أعوذ بالله من الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat 3 yang ke-12 daripada bawah. Surat 3 yang ke-12 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Pertama daripada 20 sifat yang wajib kita mengetahui secara tafsil, secara satu persatu. Pertama daripada 20 sifat, wujud. Arti wujud, sifat yang pertama, ada Allah Ta'ala. Wujud artinya ada Allah Ta'ala. Mustahil ia Allah Adam. Artinya arti Adam tiada. Pertamanya wujud. Pertama daripada 20 sifat yang wajib kita mengetahui dan berpegang secara tafsil, secara satu persatu. Secara satu persatu. Selepas daripada kita berpegang secara ijmal, secara kasar, secara umum terlebih dahulunya, Allah Ta'ala, yang mana tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pastilah Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan, sifat ketinggian yang tidak terhingga banyaknya. Maha suci Allah daripada sebarang sifat kekurangan yang tidak terhingga banyaknya. Sebab sifat kekurangan ni lawan kepada sifat kesempurnaan. Sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhingga banyaknya. Maka sifat kekurangan yang maha suci Allah tadi ni pun tidak terhingga banyaknya. Jadi maha suci Allah daripada sebarang sifat kekurangan yang tidak terhingga banyaknya. Dalil Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan, dalil maha suci Allah daripada sebarang sifat kekurangan adalah ada makhluk ini. Ini hak mula-mula sekali kita berpegang secara ijmal. Apabila kita naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maknanya Allah je Tuhan, Allah jua Tuhan. Bila Allah jua Tuhan, Tuhan ni mestilah terkaya, lepas daripada segala-gala. Segala-gala mestilah hanya berkehendak, berhajat kepada Tuhan sahaja. Tuhan yang terkaya daripada segala-gala ni, Tuhan yang segala-gala berhajat ke dia, Tuhan ni pastilah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Kemudian daripada sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya, yang mana kita wajib mengenal Allah, tu permulaan agama. Awaluddin ma'rifatullah, permulaan agama mengenal Allah. Kemudian Allah perintah dalam Al-Quran, fa'lam,
annahu la ilaha illallah wastaghfir li zambika walil mu'minin fa'lam annahu la ilaha illallah, maka hendaklah kamu mengenal, mengetahui bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Kita dituntut mengenal berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak kenal Allah ni kena ngaji sifat lah. Nak kenal sama-sama kita, tengok zat dia, tengok tuang dia. Nak kenal sama-sama kita, royak sifat tak jadi. Sebab kita ni ramai. Royak sifat gemuk ke, tinggi ke, bulat ke, tak jadi apa gitu. Dah kita ramai kan. Nak kenal kita, pergi jumpa lah. Tengok tuang tu kenal. Adapun nak kenal Allah, nak tengok Allah tu di dalam syurga, di hari akhirat, boleh melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang nak kenal Allah, kena ngaji sifat dia. Yang mana Allah je Tuhan. Sifat Allah tak tukar dah dengan yang lain. Jadi nak kenal Allah, ngaji sifat. Dah sifat Allah ni tidak terhingga banyaknya. Setakat mana kat padang, tu baiklah setakat 20. Secara tafsir lah. Secara detail, secara satu persatu. Baru tu baik 20. Tapi sifat Allah tidak terhingga banyaknya. Panggil sifat kesempurnaan, sifat ketinggian. Sifat kesempurnaan ni satu-satu sifat tu sempurna. Bukan sifat kesempurnaan dengan makna ada sifat ni barulah sempurna zat Allah. Bukan. Zat Allah sempurna dah tanpa sifat ni. Zat Allah sempurna. Dah panggil sifat kesempurnaan, satu-satu tu sifat kesempurnaan. Kalau kata kudrat, kudrat yang sempurna. Kalau kata iradat, iradat yang sempurna. Kalau kata ilmu, ilmu yang sempurna. Sebab tu baik keesaan pada sifat. Pembahasan sifat wahdaniyah, sifat keesaan, sifat yang keenam, sifat wahdaniyah, keluar keesaan pada zat, keesaan pada sifat, keesaan pada perbuatan. Apa makna keesaan pada sifat? Sebab sifat Allah tidak terhingga banyaknya. Hak secara tafsir 20 dah. Mana kata keesaan pada sifat? Satu pada sifat. Sifat banyak ni. Keesaan pada sifat dengan makna satu-satu sifat tu satu je. Kudrat satu. Iradat satu. Ilmu satu. Sebab apa kudrat satu? Sifat kesempurnaan kan? Satu-satu sifat tu sempurna. Tuhan nak buat banyak perkara ni, satu kudrat. Tuhan tahu banyak perkara ni, satu ilmu. Sebab apa? Sebab sifat Tuhan ni sifat yang sempurna. Kita ada juga sifat kudrat, tapi kudrat kita tak sempurna. Nak buat gapa-gapa kena minta tolong ke orang lain lah pulaknya. Capu kudrat kita retek, capu kudrat dia retek, boleh akak sebab benda tu berat. Ilmu kita budak sempurna. Kena capur ilmu kita, ngecapur ilmu demo, barulah kita boleh pakat nampak mana baik-baik. Sebab sifat kita sifat yang tidak sempurna. Adapun sifat Allah, sifat kesempurnaan. Satu-satu sifat tu sifat yang sempurna. Bukan makna sifat kesempurnaan kerana ada sifat ni sempurnalah zat Allah. Bukan. Zat Allah zat yang sempurna. Dan panggil sifat kesempurnaan, satu-satu sifat tu sifat yang sempurna, kudrat yang sempurna, iradat yang sempurna. Sebab tu timbul keesaan pada sifat. Memanglah perkara Tuhan buat ni banyak, tapi sifat kudrat Allahnya satu. Memang hak maklumat perkara Tuhan tahu ni, tu tidak terhinggalah perkara Tuhan tahu ni, tapi dengan sifat ilmu yang satu. Itu apa panggil keesaan pada sifat. Sebab apa? Sebab 20 ni adalah sebahagian daripada sifat kesempurnaan bagi Allah yang tidak terhingga banyaknya. Itu kita pegang secara ijmal. Macam sebutlah kelas terdahulunya, sama juga kita mengaji sifat Rasul. Kita duduk mengaji sifat Rasulnya, sidik, amanah, tabligh, fatanah. Itu secara tafsil. Rasul-Rasul ni pilihan Allah. Tak dapat dengan usaha.
Tak dapat dengan minta. Rasul ni. Rasul tak dapat dengan usaha. Wa amal, banyak-banyak. Lepas tu minta, ya Allah, jadikan aku rasul. Tak ada. Nabi Rasul ni pilihan Allah. Apabila Allah yang bersifat dengan sifat kesempurnaan memilih seseorang menjadi Nabi, menjadi Rasul, pastilah di kalangan manusia yang terbaik. Terbaik segala segi. Terbaik dengan sifatnya, terbaik dengan tubuh badannya, terbaik dengan keturunannya. Jadi sifat yang ada di Rasul ni, sifat yang terbaik nisbah seorang manusia. Sifat yang kamal basyari dia panggil. Sifat yang sempurna nisbah seorang manusia. Sebab Rasul bukan Tuhan. Sifat kesempurnaan Tuhan tu sifat Tuhan. Adapun Rasul manusia. Jadi sempurna nisbah manusia. Jadi sifat sempurna manusia ada di Rasul belaka. Jadi banyak-banyak sifat lebih ada di Rasul nisbah manusia ni. Berapa kau wajib kita mengetahui dan berpegang secara tafsil. Belah tu bik sidik, amanah, tabligh, fatanah. Tu bik pak tu. Tapi bukan sifat Rasul pak tu je. Berani pun Rasul, tegah pun Rasul. Tak ada sebut dalam sifat berani. Tu secara ijma' lah. Kita nak cerita bab penyampaian Rasul ni. Rasul bawa agama. Jadi asas Rasul bawa agama ni kena ada sidik, tabligh, sidik, amanah, tabligh, fatanah lah. Tu nak cerita sebab Rasul ni Rasulullah, utusan Allah yang bawa agama daripada Allah. Yang bawa agama daripada Allah ni nak tekannya berkaitan dengan benar lah Rasul bawa agama ni. Rasul bawa agama ni kena amanah berjuruh lah yang tukang bawa agama ni. Kena tabligh, menyampaikan, bukan sembunyi. Kalau Rasul nak jenis sembunyi, hak siapa kita tak sebenar dah lah. Jadi nak cerita sifat Rasul ni hak berkait dengan Rasul yang menyampaikan agama. Kemudian kalau Nabi pula, Nabi dia tidak menyampaikan. Tapi Nabi macam Rasul juga, pilihan Allah. Dia Nabi, Rasul, kita faham tak beza dia dah. Kalau Rasul tu Nabi lah. Kalau Nabi tu tak semestinya Rasul. Sebab Nabi ni 124,000 orang Nabi. Hak dilantik menjadi Rasul daripada 124,000 orang ni 313, sekarang mengatakan 314, sekarang mengatakan 315 sahaja yang naik pakat jadi Rasul. Jadi 313 ni daripada 124,000 Nabi. Naik pakat Rasul 313 ataupun 314 ataupun 315. Jadi kalau ke persen, 1%, 1%, 124,000, 1%, 1,000 lebih tau. Ni 300 lebih je ni. 0 point berapa persen. Rasul daripada Nabi. Tapi Rasul mesti Nabi. Dia dilantik menjadi Nabi, kemudian dilantik menjadi Rasul. Tapi hak setakat jadi Nabi saja, tu ramah. Jadi Nabi tak mesti menjadi Rasul. Rasul semestinya Nabi. Rasul dia sebelum dilantik Rasul asalnya dilantik menjadi Nabi. Kemudian diangkat pangkat menjadi Rasul. Tapi hak Nabi setakat Nabi, hak tu hak ramanya 124,000. Hak naik pangkat Rasul 300 lebih je. Jadi hak Nabi yang tidak menyampaikan ni, hak kita wajib berpegang sifat Nabi dua je. Sidik dan amanah. Dua je. Sidik dan amanah. Tabligh. Tabligh tak wajib kita pegang sebab Nabi bukan tugasnya menyampaikan. Dan fatanah cerdik. Dia fatanah ni dia berkait dengan tabligh. Kita berpegang sifat fatanah ni dia berkait dengan tabligh. Nak menyampaikan kepada ummah, pada kaum yang sesak lama dah contohnya, kalau dak fatanah nak sapa guna. Itu dia kait dengan fatanah. Jadi dah Nabi tidak tabligh, maka tak payah peganglah Nabi tu fatanah. Dan Nabi dak fatanah ke? Hak bukan Rasul tu.
Tak fatanah ke? Nabi Rasul kita peganglah secara ijma'nya bersifat dengan sifat sempurna nisbah manusia. Termasuk Nabi sendiri. Kalau Nabi ni bodoh ni comel ke? Ada. Maka pasti Nabi tak bodoh. Tapi kenapa tak pegang Nabi fatanah? Tak payah sebab Nabi tak menyampaikan. Tapi Nabi macam Rasul juga. Bersifat dengan sifat sempurna nisbah seorang manusia. Mana kalau cerdik dengan bodoh ni, cerdik sempurna. Nabi pun cerdik. Kenapa tak payah pegang Nabi cerdik? Sebab cerdik ni nak kait dengan menyampaikan. Dan Nabi tidak menyampaikan, tak payah peganglah Nabi fatanah. Dan pegangnya sidik dan amanah sahaja. Nabi sidik dan amanah. Pegang tabligh tak payah, pegang fatanah pun tak payah. Bahkan dah setengah kita, dah termasuk dalam kitab kita ni. Dah kitab kita ni. Sifat Nabi, sifat Rasul 3 je. Sidik, amanah, tabligh. Tidak ada fatanah. Kalau tak silap lah dalam kitab Matla'in Badrin. Kitab Matla'in Badrin ni kitab fiqh. Tapi di awalnya ada tauhid. Pun sama juga. Sidik, amanah, tabligh. Tidak didatangkan fatanah. Sebab apa? Sebab tabligh menyampaikan pastilah fatanah. Dia itu. Di fatanah tu masuk dalam tabligh dah. Dia tak bilang secara tafsir lah. Secara satu-satu tak bilang fatanah. Tu hak dalam kitab ni. Tapi kalau nak cerita hak tafsir hak Nabi, kita wajib pegang dua. Nabi, sidik dan amanah. Hak Rasul kita wajib pegang secara tafsirnya 4. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Itu secara tafsir. Secara ijma'nya bukan kata Rasul, Nabi sendiri pun pilihan Allah. Walaupun Nabi yang tidak diangkat pangkat menjadi Rasul, pilihan Allah, pastilah Nabi di kalangan manusia yang terbaik, sifat yang terbaik. Itu pegang secara ijmal. Sebelum kita nak pegang secara tafsir. Jadi 2 pekat tu. Macam tu dulu saya sebut berkaitan dengan rukun iman. Rukun iman yang kedua, beriman dengan sekalian malaikat. Rukun iman yang ketiga, beriman dengan sekalian kitab. Rukun iman yang keempat, beriman dengan sekalian rasul. Tengok tu. Beriman dengan sekalian malaikat. Bukan setakat beriman dengan malaikat hak 10 tu. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, hak 10 tu, hak ketua-ketua malaikat. Bukan. Beriman dengan sekalian malaikat. Beriman dengan sekalian kitab. Bukan setakat beriman dengan Taurat, Injil, Zabur dan Quran. Bukan. Beriman dengan sekalian Rasul. Bukan beriman dengan Rasul 25 orang hak nama tercatat di dalam Al-Quran tu. Bukan. Beriman dengan sekian Rasul. Jadi beriman dengan sekalian malaikat ni, beriman secara ijmal. Secara kasarnya, malaikat makhluk Allah yang paling banyak, yang paling besar sekali. Itu beriman secara ijmal. Tapi yang kita wajib beriman secara satu-satu, Jibril, Mikail itulah 10 tu. Itu beriman secara tafsil dia panggil. Kemudian kitab pula, beriman dengan sekalian kitab. Kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Rasul ni ada 104 butir semua sekali. Hak 104 butir tu kita beriman belaka. Itu semua kalamullah belaka. Hak datang daripada Allah belaka, beriman belaka. Tapi hak beriman secara satu-satunya 4. Taurat, Injil, Zabur dan Quran. 4 tu cara tafsir. Tapi adakah kita beriman dengan 4 butir kitab ni? Tak. Semua kitab kita beriman belaka. Beriman ke mana pun, itu semua kalamullah, datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk 104 utir pun ia belaka. Tapi waktu kita hanya beriman secara ijmal, secara kasar. Cara tafsir barulah pergi pada Taurat, Injil, Zabur dan Quran. Tapi Taurat, Injil itu bukan hak ada di Yahudi Nasara sekarang. Taurat, Injil hak asal. Taurat, Injil asal ni pada masa Nabi dilantik di Rasul 1400 tahun dulu tak ada dah hak asalnya. Hak ada tu, hak tu dia ubah suar belaka dah. Hak tu tak panggil kalamullah dah, tu jadi kalam manusia dah, tu nya rekaan dia dah. Yang kita beriman Taurat, Injil ni
hak asal yang diturunkan kepada Nabi Musa, Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Bukan hak beriman hak diubah lah ni, bukan. Jadi pak uti kita tu kita beriman secara tafsil. Beriman dengan sekalian rasul. Hak rasul, Nabi Rasul kita beriman belaka. Hak kata wajib beriman dengan 25 orang rasul tu, hak tu secara seorang-seorang. Sebab apa kena beriman secara seorang-seorang? Sebab 25 tu Tuhan sebut dalam Quran. Satu-satu nama 25 rasul tu Tuhan sebut dalam Quran. Hak tu kena beriman seorang-seorang. Kena-kena dan kena beriman dan mengaku seorang-seorang tu Rasulullah. Hak 25 tu. Secara tafsir tu, secara seorang-seorang. Adakah Rasul 25? Rasul ramai. Patut lain tak beriman ke? Beriman belaka. Tapi hak lain tu beriman secara ijmal, secara kasar, secara umum. Ada kaedah dia. Hak 25 ni kena beriman secara seorang-seorang lah. Siapa ke kena ngapa ke? Adam, Nuh, Soleh ke? Tu kalau suruh ngapa kita kau tua ni, nak dia cukup 25 tu tak apa nak jadi juga. Dah kata wajib beriman seorang-seorang dengan bahawa kalau didatangkan nama Syuaib, Syuaib kita beriman memang Syuaib Rasulullah. Cukup Ilyasa, memang kita tahu dan beriman Ilyasa Rasulullah. Gitu. Ilyas Rasulullah. Daud Rasulullah, Zulkifli Rasulullah, Lut Rasulullah. Atau panggil beriman satu-satu dah tu. Bukan syarat kata kena ngapa susung. Tu dak urut gitunya. Kalau budak-budak boleh lah. Tapi kalau ngajar orang dulu, tua dah dia. Mana kalau kata ingatan pun ada hak diingat, ada hak tak berapa nak ingat orang tua. Tapi kalau sebut kata nama Rasul 25, dia sebut cukup 25. Dia sebut gitu, Allah kata. Kalau sebut mula pun hak tulis je, takkan jadi kurang pun. Kalau sebut kita sebut mula-mula kurang, ulang tak cukup, kau kurang apa kali. Ataupun tu kau lain pula kau tak ada. Gitu gitunya. Tapi dia bila sebut nak Rasul 25, dia sebut tu macam ada depan. Laju pula dia bilang. Tu dia ngapa budak-budak dulu. Orang dulu kan. Kita ni setakat kenal je lah. Sebut Yunus. Yunus Rasulullah. Baiklah kadang-kadang kita ni hak biasa dengar ni hak Musa, Isa, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, itulah Nabi Sulaiman. Kalau sebut tu Syuaib, jangan-jangan dengar. Syuaib ni timbul nama lepas cerita Nabi Musa, timbul nama Nabi Syuaib mertua. Nabi Harun, baru tu Nabi Harun pula. Kalau tidak dah jangan bunyilah. Bunyi Nabi Musa saja je lah. Sebab tu kadang-kadang ni budak-budak ni kadang-kadang kalau suruh susung Rasul 25 dia pandai, dia ingat. Tapi kalau tanya tengah Syuaib, dia ngapa balik, dia bisu semua. Dia ada tengah. Kalau ni sebab kita orang tua tak luluh gitu. Sebab apa? Tidak kenal. Lepas tu dia boleh buat lagu 20-25, dia pandai sebut 25, dia tak kenal. Bukti tak kenalnya kalau kita tanya tengah, dia kena baca semula. Kan jumpa ada. Kita orang tua tak jadi gitu. Mana apa? Beriman dengan Rasul seorang-seorang ni, mana sebut nama, ni Rasul. Memang kita beriman, kita berpegang dengan akidah kita, dia ni Rasul. Tu. Walaupun kita tak ingat apa sekalipun. Jadi 25 tu beriman secara tafsil. Rasul 25, Rasul ramah. Tu kita beriman secara ijmal, dua peringkat. Sama juga persoalan dengan sifat Allah kita duk ngaji ni 20 ni secara tafsil atas jalanan Imam Maturidi, atas jalanan yang masyhur. Tapi sifat Allah yang wajib kita berpegang secara tafsil atas jalanan Imam Asy'ari, cukup 13 wujud sampai ke kalam. Tapi kita sebut kata sifat 13 susah pula nak huraikan.
Dan kita tahu jak budaknya sifat 20, sifat 20. Nama ilmu pun ngaji ilmu gapo? Ilmu sifat 20. Tiba-tiba kita ayat sifat Tuhan hak wajib kita mengetahuinya 13. Allah 13 pula. Kita duk ngaji 20. 20 campur 13 jadi 33. Dia ingat kau lain pula dah. 13 nak 20 tu lah. Tapi cuma setakat ke kalam cukuplah. Panggil kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tak masyhur kita 13. Masyhurnya 20. Tapi sebenarnya jalan yang rajih, yang kuat dalil, jalan yang muktamad 13. Dia masyhur ni hak kebanyakan orang tahu. Hak muktamad ni hak dipegangi oleh kebanyakan imam-imam. Tapi terkadang sahur hak tak muktamad. Sahur 20. Ginilah. Kita pergi pada contoh pekah. Kita orang lelaki ni hukum sembahyang berjemaah. Kita orang lelaki ni hukum sembahyang berjemaah. Kalau sembahyang jemaah tu fardu ain lah. Berjemaah tu fardu ain, syarat sah sembahyang. Sembahyang berjemaah 5 waktu ni orang lelaki apa hukum? Sembahyang berjemaah 5 waktu pada orang lelaki apa hukum? Fardu ain. Fardu ain siap ah. Tak tahu hukum, hanya tahu 27 pahala je. Hak kita tahu je 27 pahala. Hukum tak tahu. Tahu 27 pahala je. Dia biasa orang kita tahunya fardu kifayah. Fardu kifayah. Mana kalau satu kampung tu senyap tak ada didirikan berjemaah di tempat yang zahir, maka berdosa habislah. Kita masyhur gitu, fardu kifayah. Kalau kata fardu ain tu, itu sebahagian daripada ulama yang bermazhab Hanafi. Fardu ain bagi orang yang duduk berhampiran dengan masjid surau. Itu mazhab Hanafi. Ada sebahagian ulama yang bermazhab Hambali, sembahyang Jumaat ni bukan fardu ain. Sembahyang Jumaat ni sama hukum dengan sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat ni syarat sah sembahyang. Itu ada pandangan mazhab Hambali. La salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada sembahyang bagi jiran masjid melainkan di masjid. Dan mazhab Syafi'i kitanya tidak ada sembahyang kamilatun yang sempurna. Nabi kata la salata. Tidak ada sembahyang. Sembahyang mana ni? Yang sempurna ke, yang sah ke, Nabi tak sebut. Jadi la salata, isim la ada, salata khabar la mana? Kamilatun ataupun sahihatun, tidak didatangkan. Ini ulama yang datangkan. La salata, tidak ada sembahyang. Ada ulama dalam mazhab Hambali mengatakan sahihatun, yang sah. Bagi jiran masjid, melainkan di masjid. Mana apa berjemaah tu syarat sah sembahyang. Bagi dia seorang tak sah lelakinya bagi jiran masjid. Sebab apa? Nabi cerita nak bakar rumah pada jemaah ni. Sehingga kan besar majmu'ah ni dalam peperangan salatul khauf tu, sembahyang dalam peperangan ada lagi kaedah sembahyang jemaahnya. Kalau musuh sebelah kiblat, musuh sebelah belakang kiblat, nak atur sah tu macam mana, imam makmum ni macam mana. Kalau semai dalam peperangan pun disyariatkan lagi sembahyang berjemaah dalam keadaan aman. Sama telur lah. Jadi ada ulama dalam mazhab Hambali mengatakan syarat sah sembahyang bagi jiran masjid. Ada pun mazhab Syafi'inya la salata ay kamilatun. Tidak ada sembahyang yang sempurna bagi jiran masjid melainkan di masjid. Sebab apa? Tidak kata sahihatun. Tu Nabi nak bakar rumah, Nabi cerita nak bakar. Bukan kerana dia tak majmu'ah. Kerana puak munafik ni, kalau pergi masjid Nabi dia semayang, duduk rumah dia tak semayang. Tu Nabi cerita nak bakar tu. Bukan kerana tak jemaah. Kerana dia tak semayang.
Patut apa hukum dalam mazhab Syafi'i ni pula? Mazhab Syafi'i ni yang masyhur kitanya fardu kifayah. Tapi itu bukan pandangan muktamad. Pandangan muktamad sunnatun muakkadah. Sunat muakkad. Mana kalau satu kampung, setengah kampung ni, kalau pakai pandangan fardu kifayah, dia lima semayang. Setengah kampung kan, subuh adalah rabang, maghrib adalah, isyak adalah, zuhur asar. Senyap. Ada tak orang lelaki yang akhir balik kampung tu? Ada. Tapi apa senyap? Pok sejik tu tak ada. Pok sejik tu masuk hutang ke kerja, pergi lain ke kerja, tak kerja kampung. Tapi orang lelaki yang akhir balik, masih lagi ada kampung tu. Maka kalau pakai pandangan fardu kifayah, hak mana orang lelaki masih ada kampung tu, dosa belaka. Sebab apa? Tak berjemaah zuhur, tak berjemaah asar. Dia jemaah di rumah, tak gugur fardu kifayah. Nak gugur fardu kifayah ni berjemaah di tempat yang nyata. Di tempat yang nyata, tempat yang orang lain boleh pergi belaka. Tempat yang nyata juga, tapi tempat elit contohnya. Orang sebarang tak boleh masuk, tak lepas kat fardu kifayah. Tempat yang nyata yang orang boleh pergi belaka, masjid surah lah. Tempat orang boleh pergi belaka. Jadi zuhur asar senyap, tak berjemaah. Kalau pakai pandangan fardu kifayah, berdosa lah orang lelaki kat kampung tu. Hak masuk bukit kerja tu, tu dah kena-kena dia. Ni hak duduk kampung ni. Tapi pandangan muktamadnya sunnatun muakkadah. Zuhur asar tidak dirikan berjemaah kampung tu, makruh lah dianya. Hak tu pandangan muktamad. Tapi kita sehunya fardu kifayah. Dia masyhur ni tak semija muktamad. Macam ginilah. Satu-satu tempat tu, ulama'nya ramai, orang alimnya ramai. Hak timbul sahur, sianu-sianu hak timbul sahurnya. Tu guru ni hak sahur. Dia hak sahur sekali di tempat tu, tok guru ni tak seperti dia hak paling alim sekali. Hak paling muktamad sekali tidak. Mungkin tok guru lain. Kalau tok guru ni hak paling muktamad sekali. Orang pakar belaka tok guru ni, hak paling alim sekali di tempat tu. Di negeri tu hak tok paling alim sekali. Tempat rujukan dia. Tapi timbul hak masyhurnya orang lain. Mana masyhur tak mestinya hak paling muktamad. Tak. Tapi dia tok guru juga. Tapi masyhur dia kerana mungkin kepandaian dia menyampaikan. Mungkin kerana dia banyak keluar di situ sini. Mungkin hak kata tu besar ni, hak paling alim sekali ni, mungkin dia hidup kampung dia di pondok dia dari mana-mana. Mana yang masyhur tidak mestinya yang paling alim, yang paling muktamad, tak semestinya. Kita sahur tu paling alim sekali ya. Dah, sahur lah. Sahur timur nama dia, kerana ni timur nama dia. Tapi hak paling alim, hak paling jadi tempat rujukan di negeri itu, kemungkinan bukan dia, kemungkinan tubuh yang lain. Kita balik pada sifat kita ni, memanglah 20 lah. Sebut 13 agak, 13 mana pula? Padahal muktamadnya 13. Jalanan Imam Asy'ari. Hak masyhurnya 20. Jalanan Imam Maturidi. Kita sebut Imam Asy'ari, sebut Imam Maturidi ni tak berapa kenal. Sebut kata Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki, kenal lah. Tu hak bahagian pekoh. Imam-imam bahagian pekoh. Dah apa Imam Syafi'i tauhid dia tak ada ke? Jangan salah faham. Dia hak timbul imam-imam ni bukan mereka yang mengasaskan. Kalau kata Imam Syafi'i, saya mengasahkan mazhab Syafi'i, dah. Tapi satu-satu imam, satu-satu ulama besar ni, tiba-tiba orang bawah ni, ulama lain pakai akad dia belaka. Akad dia, maka timbullah dia imam. Dia gitu. Jadi pada masa Imam Syafi'i itu, bab pegangan solid molek. Sebab tu di awal Islam, kurun yang pertama, kurun yang kedua, pegangan solid. Pegangan solid. Adapun kurun yang tiga, kurun yang keempat, masa Imam Asy'ari. Masa tu timbul dah bab pegangan.
Maka Imam Asy'ari ni dia alim dalam bab tauhid ni diangkat oleh imam-imam yang lain. Maka timbullah Imam Asy'ari. Sebut kata imam dalam bab tauhidnya Imam Asy'ari. Imam Asy'ari kurung yang keempat. Lepas tu kurung yang sebelum, kurung yang ketiga, kurung yang kedua, masa tu solid. Bab pegangan solid. Dia gitu. Tak. Bukan kata Imam Asy'ari tauhid, Imam Syafi'i tak ada tauhid. Jangan. Tapi pada masa Imam Syafi'i pegangan direct pada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada masa Imam Asy'ari ni, oleh kerana orang yang masuk Islam pada masa pemerintahan Abbasiyah tu luah. Hak masuk Islam ni sudah bukan lagi orang Arab, orang ajam, orang yang tidak memahami ayat Quran, yang tidak memahami hadis Nabi, sebab itu bahasa Arab, bukan bahasa dia. Yang masuk Islam ni pula sudah mai daripada berbagai-bagai ajaran agama yang berbeza-beza. Kemudian yang mengembang agama kurun 3 ke 4 ni tak sama dah dengan sahabat yang mengembang agama, tabi'in yang mengembang agama. Hak pada masa tu solid kuat. Hak kemudian ni jadi macam kita lah. Kita terima agama daripada pendakwa-pendakwa hak kemudian lagi kitanya. Lepas tu kita kendor je. Kendor. Cakap tu kuatlah cakapnya. Tapi kendor. Kendor. Sebab apa? Kita kediam. Jadi kurun 3 ke 4 ni agama berkembang luas dah. Yang mengembangkan agama kekuatan tak sama dah lah dengan sahabat, dengan tabi'in. Ketimbul berbagai-bagai ni, maka Imam Asy'ari pun ambil daripada Quran dan hadis, buat kaedah ni. Kaedah mengenal Allah melalui susunan sifat. Pada masa terdahulunya direct pada Al-Quran. Kemudian sekarang ni kita nak direct pada Al-Quran. Itu yang terbaik kalau kita berkemampuan. Tak lagi lah, itu kaedah asal. Direct pada Al-Quran. Itu yang terbaik. Itu kaedah yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, direct. Tapi dengan keadaan masyarakat kita ni tak ada dah lah. Kaedah sifat 20, kaedah sifat 13. Hak disusun oleh Imam Asy'ari, Imam Maturidi. Jadi kalau sebut kata Imam Ahlussunnah Jemaah dalam bab pegangan, Imam Asy'ari, Imam Maturidi kurung yang keempat. Kalau kata Imam Syafi'i, Imam Hanafi itu dalam bab fiqh. Itu dalam bab fiqh. Kemudian mereka di kalangan ulama-ulama salaf, ulama-ulama terdahulu. Adapun Imam Asy'ari, Imam Maturidi, setengah mereka mengatakan mereka masih lagi tergolong di kalangan ulama salaf, setengah mengatakan mereka sudah tergolong di kalangan ulama khalaf, ulama kemudian. Itu tak ada masalah. Itu kita biasa salah khalaf ni akan timbul perbahasan hak mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, bersalah Allah Ta'ala dengan makhluk dalam persoalan ayat-ayat mutasyabihah. Malah kita biasa dengar nama salaf ataupun khalaf. Salaf ni ulama yang terdahulu di 3 kurung yang pertama. Setengah mengatakan 5 kurung yang pertama. Kemudian khalaf ni kurung kemudian. Jadi Imam Asy'ari, Imam Maturidi ni kurung yang keempat. Kalau tergolong dalam golongan khalaf pun dia khalaf yang permulaan. Sementara masih lagi mereka di kalangan ulama salaf, ulama yang terdahulu. Cuma Asy'ari itu dia susun sifat untuk memudahkan tadilah orang yang masuk Islam ni sudah pelbagai. Pada masa sahabat tabi'in, bab pegangan tak ada solid. Kalau timbul perselisihan pun perselisihan bab porok sahaja. Bab porok, bab cabang agama. Kemudian baru timbul. Faham-faham interpretation tu timbul kemudian. Yang mana golongan-golongan terpesong di awal Islam, kurung yang 3 ke 4 ni, mereka terpesong bukan mereka di kalangan orang jahil. Mereka di kalangan alim ulama. Lepas tu kalau kita baca sejarah, kadang-kadang disebut ulama Mu'tazilah mempengaruhi khalifah Islam. Dia ada 2-3 khalifah Islam yang terpengaruh dengan fahaman Mu'tazilah. Tapi Mu'tazilah ni di kalangan ulama-ulama. Mereka bersumberkan, berdalilkan ayat Quran. Tetapi mereka salah konteks, salah pemahaman. Sebab tu kalau kita ngaji kitab-kitab besar, dia akan datangkan
Qadariyah berpegang satu pegangan, dalilnya ayat-ayat ni. Jabariyah dalilnya ayat-ayat ni. Ayat Quran belaka. Kemudian ulama ahli sunnah jamaah pun menghuraikan balik. Ayat tu sebenarnya begini. Ayat ni sebenarnya begini. Jadi makna golongan yang terpesong di awal Islam bukan di kalangan orang jahil, di kalangan orang yang memahami Al-Quran, tapi pada satu-satu ayat tu dia salah faham. Lepas tu kita orang kemudian ayat Quran bukan satu Quran kita tahu. Ulama dahulu bukan satu Quran mereka hafaz. Setakat nak hafaz satu Quran, satu pengertian Quran pun kita tak tahu. Tu hafaz saja. Ulama terdahulu Quran suti dada serta dengan pemahaman Quran. Kita ngapa Quran suti dada bukan kata pengertian ayat. Terjemahan ayat pun tak tahu. Kita ada dua, satu terjemahan Arab kepada bahasa Melayu, yang kedua pula huraian ayat, maksud ayat. Sekarang ni bukan huraian ayat, maksud ayat. Terjemahan Melayu ke Arab, Arab ke Melayu pun tak erti. Cuma ngapa saja je suti Quran. Lepas tu macam mana nak berpegang dengan akidah Quran? Kalau ayat Quran kita tak tahu makna dia, terjemahan pun tak tahu makna, macam nak pegang dengan akidah Quran? Itu aku mesti dada dah. Kalau pesen kita hok baca Quran kokak. Kalau tanya tadaruh bulan Ramadan, Al-Baqarah tu ada lagi lah. Naik ala kata tu kok hilang dah. Macam-macam alasan. Sebab apa? Dodang dah tu. Al-Baqarah laju lagi. Naik ala kata tu malu kau orang dah lah. Lepas tu kalau lama kau suruh. Tak ada orang. Sebab apa? Dah lagi. Setakat Al-Baqarah je. Depan-depan tu je. Pasal kita ni nak kembali akidah pada Quran. Tapi kita muju dengan jasa ulama-ulama muktabar, ulama yang diiktiraf dengan Al-Quran, hak diiktiraf oleh Nabi SAW, yang orang tanam doktrin apa panggil sekarang ni. Ulama tidak maksum. Memanglah, bukan kata ulama tidak maksum, sahabat pun tidak maksum. Yang maksum Nabi Rasul je. Tapi ulama ni yang diiktiraf dengan ayat Quran, ulama ni yang diiktiraf oleh Nabi SAW. Jadi pemahaman tu. Kita nak kembali pada Al-Quran, tak mau kembali pada ulama. Kita akan pakai ulama yang tepat dengan Al-Quran. Hebat lah ni yang main. Kita pakai Al-Quran yang dihuraikan oleh ulama muktabar. Kita bukan pakai ulama, kita pakai Al-Quran yang dihuraikan oleh ulama muktabar. Sebab Quran ni tak bunyi, kena ada yang hura. Ulama muktabar yang hura. Kita pakai Al-Quran yang dihura oleh ulama. Kalau ni orang nak tolak belakang tadi nak pergi, kita pakai Al-Quran. Kalau kita nak pakai ulama, kita tengok mana pandangan yang lebih tepat, yang sebenar dengan Al-Quran, yang sebenar dengan hadis Nabi SAW. Jadi hak sebenar satu, hak dua tiga lagi tu ulama reka sendiri. Ni bahaya belaka. Bahaya belaka. Lepas tu kenapa kalau bab pegangan satu jalan, tapi kalau bab pekoh lah, kita kalaulah sebenar ulama ni, sebab apa Quran satu, Nabi seorang, apa hukum pekoh jadi gitu tak sama? Apa hukum jadi gitu sama? Nabi sebut dah kan, man ijtahada fa asaba falahu ajran, wa man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Ulama yang ijtihad betul dua pahala, salah satu pahala, mana tak boleh pahala. Atau betul salah hak mana? Hak tu kita nak bubuh. Sebab imam-imam ni imam-imam muktabar belaka, yang ada iktiraf, yang mana terkadang orang sekarang ditulis no, hak ikut Imam Syafi'i, beratus-ratus ulama-ulama muktabar besar-besar lain pula. Hak ikut Imam Hanafi, beratus-ratus ulama muktabar yang lain pula hak ikutnya. Kalau bab pegangan, hak ikut jalan Imam Asy'ari, beratus-ratus ulama muktabar di belakang dia. Lepas kita nak ikut mana? Dan kenapa satu Quran, satu hadis, ulama pekoh ni berbagai-bagai pandangan? Itu pemahaman yang dibenarkan pada syarak. Yang dibenarkan pada syarak. Bahkan pada masa Nabi SAW sendiri pun pernah berlaku
Berbeza pandangan berkaitan dengan perintah Nabi. Cakap kasar ni. Cakap kasar Nabi perintah semayang asar di satu tempat dalam perjalanan. Tiba-tiba perjalanan tu ada masalah. Perjalanan tu tergendala. Jadi tempat yang Nabi suruh semayang asar ni jauh lagi. Asar nak habis dah. Nabi pesan dah, semayang asar di tempat tu. Kalau ikut perjalanan tak ada gendala, okeylah. Tapi dah perjalanan tu tergendala, maka waktu asar nak habis dah, tempat Nabi semayang asar tu tak sampai lagi. Maka sahabat berpecah pada dua pandangan. Satu pandangan, Nabi kata semayang asar tempat tu. Semayang asar tempat tu walaupun habis asar pun. Garik-garik dah segera lah. Ikut Nabi perintah. Separuh sahabat ni kata, Nabi suruh semayang asar tempat tu kalau dang siapa. Kalau dang siapa Nabi tak kata. Sahabat yang faham. Hak sani pula, Nabi semayang asar tempat tu walaupun lewat pun Nabi tak kata kau. Sahabat tu faham gitu. Jadi satu kumpulan semayang asar di tempat tu, satu kumpulan semayang asar di tempat siapa tu walaupun masuk garik dah sekalipun. Bila mengadu pada Nabi SAW, Nabi tak kata apa pun antara dua-dua tu. Hak satu tu semayang asar tunai dalam waktu asar, tapi dia ikut perintah Nabi. Sebab Nabi semayang asar tempat nu, bukan semayang asar tengah jalan. Satu kumpulan lagi pula, mayang tempat Nabi semayang tu, tapi jadi qada, tak ditunai dah. Mana boleh semayang luar waktu. Tapi Nabi tak kata apa antara dua tu. Tapi perbuatannya berbeza. Hak ni semayang tunai, tak ikut perintah Nabi. Hak ni semayang qada, semayang ikut perintah Nabi di tempat tu, tapi jadi qada, luar daripada waktu semayang. Walau semayang ni kitabam mauquta, Tuhan kata, waktu yang telah disakatkan waktu, jangan bayar luar waktu. Lagi kat mana tu? Nabi tidak kata apa-apa pun di antara dua kumpulan ni. Tu pada masa Nabi. Cuma tak ada masalah bab fiqh ni. Cerita pandangan ni bersesuai dengan tempat kita. Mungkin pandangan lebih sesuai. Boleh cerita, tak ada masalah. Kita bukan kata asabiyah, mazhabiyah, dayiqah, bukan. Dia panggil asabiyah mazhab yang sempit, bukan. Terkadang dan kadang tertentu kita kena pakai juga pandangan mazhab yang lain, tapi nyata molek, terang molek. Ni mazhab ni gini, oleh kerana masalah masa kita ni agak kesukaran nak pakai pandangan ni, pandangan mazhab Syafi'i, kita boleh tupanglah pandangan lain. Cerita molek. Khilaf ulama ni rahmat, ikhtilafu ummati rahmatun. Tapi kena cerita molek lah. Tapi jangan pula kata hak ni hak tepat, hak ni hak sebenar. Tu jadi gunakan dah. Agak ni. Tambah pakai ulama. Nak pakai derek macam mana? Ini. Segung kadang orang ni. Orang ikut pula ramai pula. Orang banyak-banyak kata tak sah belaka sebenarnya. Dia lebih terpengaruh dengan benda ni. Apa panggil? Penampilan, penyampaian dia, kedudukan dia. Dah kita kadang asah tak ada kan. Sudah molek kan. Tapi yang baik dalam bab pegangan kena faham molek. Tu bab pekor dia membalah tu jadi rugi masyarakat. Rugi duk balah benda kecil-kecil gitu. Bab pekor hidup balah rugi. Tapi jangan bab pegangan. Bab pegangan kena solid molek. Satu jalan je. Salah tu bab pegangan. Cuma kaedah je. Ulama kemudian jalan Imam Asy'ari Maturidi disuruh kaedah dengan kaedah sifat. Wujud, kidam, bakok ni. Tapi susunan sifat ni sumbernya Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agama tak boleh nak reka, terutama sekali agama hak usuluddin, hak tapak agama. Jadi jalanan hak kita ni jalanan sifat 20, jalanan Imam Maturidi, jalanan Imam Asy'arinya 13. Itu pandangan jalanan yang rajih, jalanan yang kuat dalil. Bermula makna wujud itu satu sifat yang sabit bagi zat selama-lama ada zat, padahal tiada dikarenakan dia dengan satu sifat yang lain. Dia punya makna maksud itu sekali dengar macam payah, tapi sebenarnya tak payah mana. Susunan ayat tu nampak macam payah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabiqin warzuqna riqat talibin
Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.